Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana dapat lagi bersama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir maudhu'i bagi surah Al-Quran. Kemudian kita sampai surah Al-Baqarah dan sampai pada isi pertama, bahagian kedua isi pertama, itu berkenaan dengan tajuk pelucutan Bani Israel, alasan pelucutan Bani Israel berkhilafah dan hidayah. Ini kita bahagian pertama itu kita bincangkan dia satu pendahuluan ayat 1 sampai 30, ayat 39 sampai 40. Okey, ayat 40 sampai 48 itu berkenaan dengan teguran Allah Taala kepada Bani Israel dan arahan supaya mereka mengingati semula nikmat-nikmat Allah Taala. Kemudian ayat yang ke 49 sampai 74 berkaitan dengan tajuk perangai atau urusan mereka atau perangai mereka dengan Musa AS. Kemudian kita ambil pada bahagian kedua itu ayat yang ke-75 sampai 123, itu berkaitan dengan hubungan mereka dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hubungan mereka dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita sedang bincangkan sekarang. Dan hari itu terakhir kita berhenti ada pada ayat dia mula pada ayat yang 10 apa? 15 kan? 15 itu berakhir dengan tajuk atau nyatakan wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku. Dan kamu akan dapati mereka itu Bani Israel ni ahrasan nasi ala hayah, manusia paling sungguh-sungguh, paling tamak ke atas kehidupan, wa minal ladzina asyraku, dan lebih berbanding daripada orang-orang yang menyekutukan Allah Taala. Ingin seorang mereka ni yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah, kalau boleh mereka nak supaya dipanjangkan umur mereka ni 1000 tahun. Tapi wama huwa, dan tidaklah ia bimuzahzihi, dengan perkara yang mengalihkannya daripada azab, ayu ammar, kalau sekalipun diberikan mereka ni umur yang panjang. Wallahu basirun bima ya'malun, dan Allah Taala ugut mereka ujung tu dengan mengatakan bahawa Allah Taala Maha mengetahui terhadap apa yang mereka kerjakan. Nah, itu yang kita kata yang kita sampai hari tu bincangan kita Okey, jap. Okey. Okey. Sambungkan insya-Allah. Ikut dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi'iznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa inna Allaha aduwwul lil kafirin. Wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum
نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Okay. Dia kata qul man kana aduwwan li Jibril, qul katakanlah, qul. Ini fi'il amar qul. Man kana aduwwan li Jibril, siapakah yang adalah dia kana aduwwan musuh li Jibril, bagi Jibril. Siapakah yang berani ataupun layak untuk menjadi musuh pada Jibril? Fa innahu, nanti kita masuk tafsir dia. Fa innahu, maka sungguhnya dia, itu Jibril tu, dia iaitu Allah Taala nazzalahu. Dia Jibril tu. Fa innahu hu Jibril nazzalahu, menurunkannya, nya itu Quran tu. Ala qalbika, ala ke atas, qalbika hati engkau, kalbu engkau, biiznillah, bi dengan izni, izin Allah. Yang musaddiqan ni hal hal. Mana diturunkan ke atas hati engkau, hai Muhammad, musaddiqan dalam keadaan ia membenarkan, mengiyakan. Lima baina yadayhi, lima bagi apa yang, untuk apa yang, baina yadayhi, dia hadapannya. Dia actually baina yaday ni dua tangan depan lah, di antara dua tangan. Kalau khalf belakang lah. Baina yadayhi, bagi apa yang di hadapannya, mana sebelumnya. Wahudan, dia jadi sebagai petunjuk. Wa busyra, dan juga berita gembira lil mukminin, untuk orang beriman. Man kana aduan, man siapa yang, man kana, man siapa yang, kana adalah dia, aduan musuh, lillah bagi Allah, wa malaikatihi, wa dan malaikatihi, malaikat-malaikat. Di sini pasal perkataan malaikat tu plural dah. Singular dia malak. Malakul maut. Malaikah tu plural. Malaikat Jibril tu macam kita kata malaikat Jibril. Itu pengertian bahasa Melayu lah. Tapi orang Melayu kita dah biasa sebut malaikat. Dia sebut malaikat tu malaikat. So malaikah tu malaikat, dia adalah plural, dia banyak. Macam kata ganda. Ya. Malaikah. Singular dia malak. Malakun, malakani, malaikah. Ialah macam kita kata lah, Ali pelajar kan. The student Ali. Kalau kata tu, tulabu Ali, mana boleh? Sebab tu pelajar-pelajar Ali. Ali pelajar-pelajar. Tak boleh dah macam tu dengan macam malaikat. Dia buat macam Jibril. Jibril adalah satu malaikat. Malakun. Malakun, malakani, malaikah. Okey. Katakan sesiapa yang menjadi musuh, siapakah yang boleh menjadi musuh lillah, sesiapa yang menjadi musuh kepada Allah dan para malaikatnya, wa rusul, utusan-utusannya, wa Jibril dan Jibril, wa Mikail dan juga Mikail. Ini kadang-kadang dia jadi ataf yang khusus kepada yang umum. Mana semua pelajar, dan Adi pun pelajar juga. Saya tak suka kamu semua dan juga Adi. Maksudnya kita sebut yang umum, kita tak yang khusus. So pasal Jibril alaihissalam dan Mikail alaihissalam, kedua-duanya adalah malaikat Allah Ta'ala. Dia kan keluar daripada lingkungan malaikat. Tapi siapa yang musuh kepada Allah Ta'ala dan malaikat-malaikatnya dan utusannya, dan Jibril dan juga Mikail, ini ataf kepada yang khusus kepada yang umum. Macam dalam kisah surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr, kan? Allah nyatakan tanazzalul malaikatu waruh. Turun para malaikat dan juga ruh, itu Jibril. Macam subuh qudus rabbuna wa rabbul malaikatu waruh. Ruh tu bukan ruh orang tu mau mati. Ruh tu adalah Jibril alaihissalam. Okay? Jadi maksudnya diekorkan yang satu kepada yang ramai. Semua para nabi dan Muhammad SAW. Rasulullah pun Muhammad tu nabi juga. Ini bukan yang lain. Okey. Jadi siapa yang mangkana adu walillah malaikatihi wa rusulihi, dan rasul. Rusul pun plural Singular dia rasulun, rasulani, rusul. Hilang waw tu, Kitabun, kitabani, kutub. Rasulun, rasulani, rusul,
Wa Jibril, di Jibril wa Mikail. Ni dua nama ni bukan nama Arab. Jibril dan Mikail bukan nama Arab. Macam juga jadi Adam bukan nama Arab. Pasal contoh macam Adam itu sendiri tak boleh kata nama Arab, dan bahkan nak kata Adam cakap bahasa Arab pun masalah, sebab Adam bapa semua bangsa, bukan bangsa Arab saja. Faham? Okay. Jadi bila Allah Ta'ala maha berkuasa untuk jadikan di hari akhirat nanti semua cakap bahasa apa. Fa innallaha, maka sungguh Allah Ta'ala aduwwul lil kafirin, adalah musuh. Kalau siapa yang musuh pada Allah Ta'ala, ketahuilah sungguhnya Allah Ta'ala adalah musuh lil kafirin, bagi orang-orang yang kafir. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayinat. Wa dan laqad, demi sungguhnya, itu untuk emphasize. Anzalna, kami telah turunkan. Anzalu, anzalat, anzalata, anzalna, nahnu hunna, atau anzalta, anta, antuma, antum, anzalti, anzaltuma, anzaltunna. Untuk kalau saya turunkan anzaltu. Ya, kami anzalna. Walaqad anzalna, sungguh kami telah turunkan ilaika kepada engkau, hai Muhammad, ayatin bayinat, bukti-bukti atau tanda-tanda yang nyata. Bukti-bukti atau tanda-tanda yang nyata. Wa ma yakfuru biha. Wa ma, dan tidak. Ma itu kan ma apa yang Ma dalam Al-Quran Karim datang dengan tiga maksud yang nyata yang biasa digunakan. Ma apa yang, kan? Wa ma yakfuru biha, tidak kufur dengannya. Okey, ma yakfuru biha. Ini yang tu nafi, yang tu lain. Itu nafi lain. Ini nafi pada kerja. Ini kata mahum bi mukminin. Yang ini kita nampak meaning dia jelas. Kafara bi. Maksud ba tu takluk pada fi'il. Ba tu kembali pada fi'il. Fi'il tu kafar. Ini balik pada fi'il. Jadi wa ma yakfuru biha, dan tak kufur biha dengannya. Manafi. Pasal ma tak nahi. Ma dia ada ma apa yang, ma mausul, lepas tu ma istifham. Tengok ayat sebelum ke surat. Wa ma yakfuru biha, dan tidak kufur biha dengannya, dengan bukti-bukti dan tanda tadi, illal fasiqun, kecuali orang fasik. Awa kullama, adakah, wa kullama, adakah setiap kali mana? Kullama tu setiap kali mana? Bukan setiap kali apa? Kullama setiap kali, macam kama sebagaimana. Ka sebagai ma mana. Kullama seperti setiap mana, setiap kali mana. Artinya setiap kali mana, ahadu fi'il madhi. Mereka membuat perjanjian. Ahdan, satu janji. Ahdan. Nabadahu fariqum minhum, melemparkannya. Mana buat janji tapi melemparkannya. Fariqum minhum, mencampakkannya satu kumpulan. Minhum dekat mereka, tu fa'il minhum. Bal, bahkan aktsaruhum, kebanyakan mereka, la yu'minun, la tidak, yu'minun beriman. Amana yu'minu, yu'minani, yu'minuna. Itu bagi hum. Walamma ja'ahum rasulun min indillah. Lamma maksudnya apabila. Lamma apabila, macam idza. Walamma, dan apabila, ja'ahum, ja'a datang, hum mereka, datang pada mereka, rasulun, seorang rasul, seorang utusan, min indillah, dari sisi Allah Ta'ala. Utusan dari sisi Allah Ta'ala. Yang rasul tadi, musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan lima bagi apa yang ma'ahum, bersama-sama mereka. Nabadha, telah melemparkan. Fariqum minal ladhina utul kitab, satu kumpulan daripada orang-orang yang diberikan mereka. Ata, berikan. Diberikan. Mana sekumpulan daripada orang-orang yang diberikan mereka Alkitab. Apa dia buat? Mereka lemparkan kitab Allah. Itu maf'ul dia. Diberikan mereka kitab. Orang-orang yang memiliki kitab ni apa? Melemparkan kitab Allah. Wara'a zuhurim, wara' ke belakang. Zuhur, badan. Ke belakang badan. Him, mereka. Ka'annahum, seolah-olah mereka la ya'lamun, tidak mengetahui. La tu la nafi. La nafi. Okay, baik. Ustaz nak tanya sikit. Ya. Dia dah Ustaz Arab ni Quran macam perkataan kitab tu, dia kaf ta ba. Kenapa kaf? Pasal tulisan Rasam Osmani macam tu. Bahkan bila kita lihat kan Rasam Osmani, pernah tengok kan? Mashaf Osmani. Jenis Ustaz ni. Kan. Rasam Osmani asal macam tu apa dia? Ya, saya tunjuk kan. Sekejap, ya. Saya pun tak ingat saya letak mana. Okey. Tak ni.
Dia dalam Rasam Utsmani ni, disebut Rasam Utsmani tu kerana tulisan tu dibuat pada zaman Utsman. Dan tulisan tersebut sebenarnya kalau kita lihat, tulisan Rasam Utsmani ni dia boleh masuk pada semua qiraat. Kalau tulis macam tanpa baris, tanpa titik, tanpa baris sebagainya, boleh dibaca dengan cara A, boleh dibaca cara B. Dia tak ada masalah, tak ada timbul tajuk kita kena tukar macam masah baru. Tapi oleh kerana macam kita kata sebab kenapa dia keluarkan Quran tadi, Mashaf Utsman atau Mashaf Imam. Bukan ni. Ini dia application ini. Contoh macam ni lah, yang diorang letak kan, yang tak keluarkan baru. Yang macam dia sezaman macam yang tulis pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Okey. Contoh kat sini ada surah semua saja lah. Okey. Jadi bila dia letak ni tu, tak. Okey. Macam suratul Fatihah okey, tengok sini. Makiyah. Kan kita lihat Ar-Rahmanir Rahim. Kan kita tulis macam silakan Rahman. Pasal tulis macam ni. Pasal ini yang direkodkan tulisan yang dikumpul oleh para sahabat. Ba, Sin, Mim, Alif. Jadi mana tak ada. Macam Maliki Yaumiddin kan. Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin. Kalau dengan tulisan macam ni, boleh baca dua-dua. Bacaan Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin. Yang panjang atau pendek, dua-dua boleh baca. Sebab kenapa macam Rahman panjang, ada Rahman tak panjang. Jadi benda tadi kita kata adalah cara bacaan, bukannya makna pengertian tak tukar Macam kita tengok ayat tu macam mana? Kita tak boleh baca lah, orang Arab boleh baca. Orang Arab pun zaman sekarang tak boleh baca, yang dulu boleh baca. Sebenarnya itu tulisan asal mereka. Okey? Hak kufi tak? Ni kat kufi pun. Tahulah kufi ke tidak. Pasal dia cik tulisan dia tarik. Zaman tu tak ada lagi pengkhususan kufi ke Parisi dan sebagainya. Dia cuma tulis. Pasal dia orang tak ada titik, tak ada baris. Tak ada titik, tak ada baris. Ini Quran yang asal. Jadi mirip kufi lah. Dia sebut kufi lah, tapi tak kufi pun. So, zaman ni tulisan dia bukan berdasar. Pasal dia ni ditulis balik berdasar pada masa yang jumpa di Turki, di London dan sebagainya. Kita tu macam ni tulisan dia. Dia kata contoh tadi kan. Mana pula Indah Hitah ni. Tak boleh baca. Tak ada. Saya baca sebab ada merah kecil tu. Dia letak merah kecil tu untuk tulisan. So kita tulis macam min, ba, ain, dal. Ba, dot. Ba'du. Ila ba'di. Okay, Fariqun kadzab tu pada turun. Okey. Okey. Fariqun tengok kat sini kan. Bal aktsaruhum la yu'minun. Bal aktsaruhum la yu'minun. Tu kataan kita nak ada. Kata apa? Kitab. Okey. Walamma ja'ahum rasul min indillah musaddiqul lima ma'ahum nabada fariqun minal ladina utul kitab Allah. Dia pasal tulisan sini. Titik pun tak ada. Titik dan baris ni ditambah kemudian untuk memudahkan orang yang bukan Arab baca. Dan kena ingat, tulisan ini ada sejak zaman Nabi lagi, tetapi yang menjadi sandaran mereka adalah hafalan, bukan tulisan. So sebab tu kita tak ada masalah, sebab hafalan mereka yang menjadi sandaran sebenar. Tulisan ini kod kalau ada sesiapa yang tercanggah atau tersilap dan sebagainya, rujukan dia di sinilah. Pada ditulis pun dihimpunkan Quran kali pertama ke zaman Abu Bakar pun kerana masalah takut Quran orang bercanggahan, dihimpunkan satu mushaf, tapi mushaf tadi tak dibaca pun. Diikat satu bind, kan, dikutip balik apa yang dibaca ditulis zaman Nabi hidup, diikat sekali dan diikat. Simpan. Kemudian zaman Abu Bakar mati, simpan pada Umar. Umar mati, ditinggal pada anak perempuan dia, isteri Nabi Hafsah. Dan ketika Osman memerintah, yang masa simpanan tadi diambil menjadikan master copy. Dia dalam jarak setahun, 2 tahun selepas wafatan Rasulullah SAW. Itu dia ambil benda berkenaan, menjadikan dia sebagai master copy, kemudian dia salin ikut hafalan mereka.
Saya jadi Sam Osmani tu. Zaman Osman merintah. So dia kan masalah ni, masalah pasal dia masih bergantung pada bacaan, bukan bergantung pada tulisan. Tulisan tak ada pun tak apa, cuma tulisan ni untuk simpan. Dan Osman bin Affan radhiyallahu anhu pada zaman beliau tulis beberapa naskah, dihantar ke seluruh pelosok dunia Islam pada pemerintahan beliau, dijadikan sebagai kalau berlaku percanggahan, ini rujukan kamu. Macam ni. Bukan macam kita bayangkan. Titik yang pertama diletakkan pada zaman Ali oleh Abu Aswad Ad-Du'ali, tapi pun bukan titik huruf, tapi titik bunyi. Titik bunyi. Macam contoh macam him ke home. Dia kena letak titik atas atau bawah. Macam dekat ni, kata kat sini kan. Dia kena letak titik. Contoh macam Abu Aswad Ad-Du'ali punya ni jap. Contoh dia. Salah komputer ni. Sekejap. Okey, contoh macam ni. Ni kata dengan Dr. Hasan Hamdun. Guru saya di Yaman, orang Syria. Tapi dia karang buku ni. Okey, dia tulis buku ni sebenarnya dikarang oleh beliau sebenarnya untuk menjawab persoalan yang dibuat oleh seorang lelaki Amerika nama Toby Lester. Dia karang satu buku. Dan buku tersebut kononnya dia telah berjaya jumpa percanggahan Al-Quran. Dan satu ni apa dia punya tulisan dia, Atlantic Monthly, What is the Quran, Toby Lester. Dia tulis buku, dia tulis tulisan lah artikel ni. Kononnya dia ni missionaries yang bekerja dekat sekian sebagainya. Dia kata sekarang scholar scrutinizing the Quran in the same manner they have scrutinizing the Bible. They must tread very carefully. Tapi masalahnya timbul tajuk, dia ingatkan benda tu dia bohong banyak. Dia kata kononnya dijumpai Quran lama di atas atap masjid lama Sana'a. Quran tadi bercanggahan dengan apa orang Islam baca sekarang. Dia sebenarnya tak ada kaitan pun dengan tajuk benda tersebut. Dan dia petik nama seorang ilmuwan daripada Jerman. Nama dia nama doktor tu apa jap. Nama doktor tu kejap Ada tulisan ni je. Jerman, dia daripada Jerman. Dia jap. Okey. Nama dia Gerard Puin. Dr. Gerard R. Puin. Dia jadi tulisan pada Gerard R. Puin, P-U-I-N. Nama dia macam tu. Maksudnya buat apa? Kan nama dia bunyi gitu. Okey, dia ni yang dipanggil daripada Jerman untuk kononnya ketika mana ditemui cebisan-cebisan Quran daripada atas atap bubung masjid Sana'a lama. Dia ambil benda berkenaan, so nak preserve, panggil dia. Pasal dia ni pakar dia berkenaan dengan khat Arab. Gerard Puin. Ini tu surat tulisan dia ni dalam bahasa Arab. Okey, pasal dia kirim surat pada pada Qadi Yaman untuk beritahu berkenaan dengan dia tak kenal Toby Lester ni sebagainya. Dan dia kata umat Islam patutnya berbangga kerana mereka mempunyai khazanah simpanan yang kekal seperti mana zaman Muhammad lagi kata. Okey, tapi bila kita sebut dalam perkara tersebut yang saya tunjukkan sekarang tadi yang titik tu. Pada zaman Abu Aswad Ad-Du'ali. Okey, tengok ini Okey, kalau tunjuk macam ni, boleh baca? Kan. Saya baca Inadin kan. Saya kan Inadin innalladzina. Okey. Okey. Baik, okey. Jadi ini tulisan dia. Okey. Ketika zaman Abu Aswad Ad-Du'ali ditambah padanya apa? Titik dan juga titik. So jadi daripada lambang sebut, so kita kata innalladzina. Inda ra kan ra bunyi ra. B. Ingat tadi innadin. Dia tadi. Innalladzina. So berkata titik yang dibuat oleh Abu Aswad Ad-Du'ali pasal untuk memastikan orang yang salah baca akhir kalimah. Ya, ayat tu. Jadi maksud dia kata dia letakkan titik tadi untuk dia orang tahu titik bunyi. Kata saya titik bunyi kan titik huruf. Ni kalau tulis balik macam ni rupa dia.
Ini setelah zaman Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Yang dikata yang ditambahkan itu titik dan juga baris oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, guru pada Sibawih. Ni Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ini nampaklah. Ini yang kita yang berikutnya. So tapi asal orang Arab tak ada perlukan benda ni. Diorang baca yang awal tu, diorang boleh baca. Kita je tak baca. Diorang boleh baca. Nampak? Ni jadi ni. Lepas tu itu. Lagi lah terang kan. Ya. Titik-titik baris ni untuk orang ajam macam kita. Dan Quran sebenarnya dijaga dengan hafalan, bukan dengan tulisan. Bahkan nak kita kata memang orang nak hafal Quran pun terbaik didengar, bukan dibaca. Dengar. Kalau digagap baca pun dengar. Dah orang tak cakap bahasa Inggeris, dengar lagu Bak Saleh, gitu kan muka karaoke. Kerut muka nyanyi kan. Padahal tak ni pun. So cakap bahasa Inggeris gitu, tapi time nyanyi lagu sebab kita kata pasal telinga kita try. Kita tiru bunyi. So Al-Quranul Karim dipermudahkan untuk didengar dan juga dihafal dengan cara pendengaran, bukan cara bacaan. Banyak orang dia try ulang menghafal dengan bacaan, dia gagal. Sebenarnya kalau dia baca dia betul, dia dengar betul lah. Dia akan berulang kali. Tapi ulang sampai dengar. Jika tidak, dia kena dengar orang lain baca sampai dia hafal. Okey, jelas? Okey. Baik, sambung hari ni. Baik, berkata pengarang buku kita Hafizahumullah, setelah ayat-ayat yang lalu menerangkan pengurusan mereka terhadap manusia terpilih dari kalangan para anbiya. Kan? Maksud dia pasal mereka ni kita kata tak nak beriman dengan Nabi SAW. Dan bahkan mereka kedudukan mereka ni memang tak suka Rasulullah SAW. Allah Ta'ala terangkan pula menyebut mereka pemusuhan mereka terhadap malaikat terpilih, iaitu Jibril AS. Itu pada sebutan pemusuhan ni penjelasan kelaikan mereka untuk azab. Terdapat sebutan satu sebab dan sebab pengazaban mereka. Pasal tanyakan Allah Ta'ala azab mereka, kenapa alasan dia? Antaranya adalah mereka musuhi para malaikat yang Allah Ta'ala jadikan sebagai wakil bagi utusan. Berkenaan sebab penurunan ayat ini telah datang bahawa orang Yahudi telah berkata kepada Nabi SAW, sungguh tiada seorang Nabi pun dengan para anbiya, melainkan telah datang kepadanya satu malak daripada para malaikat. Satu malaikat daripada malaikat yang banyak, satu malaikat telah datang dari sisi Tuhannya dengan risalah dan wahyu. Jadi siapakah temanmu supaya kami mengikuti kamu? Mana kau punya teman siapa? Kami nak dengar. Kau sebut mention sekarang, dan kalau supaya kami boleh ikut kau. Kami nak tahu siapa kan malaikat yang datang pada kau. Baginda bersabda, Jibril, mereka pun berkata, itu adalah yang turun dengan peperangan dan pertempuran. Ini Jibril ni datang, pasalkan Jibril AS kan buat perintah kepada mereka untuk jihad. Pasal diorang sekarang ni, pasal nak lari daripada perintah Allah Ta'ala, mereka anggap Jibril AS musuh. Tak best. Musuh. Dan kita kata benda tadi, masalah peperangan pertempuran. Dia kata, tengok, itulah yang turun dengan peperangan dan pertempuran. Itu adalah musuh kami. Pasal diorang kan berakhir dengan mereka diusir oleh Musa AS. Bila mereka tidak mahu masuk Palestin untuk pergi berperang. Lalu mereka menganggap bahawa yang membawa wahyu pada Musa AS itu Jibril adalah malaikat yang membawa peperangan dan juga pertempuran dan pemusuhan. Jadi dia kata itu musuh kami. Dia kata itu adalah musuh kami. Jika kamu katakan Mikail itu yang menurunkan hujan dan rahmat, pasti kami mengikutimu. Kalau Mikail lah, Michael. Kan tu sebab diorang buat dongeng cerita-cerita Mak Saleh ni. Dia kata Archangel Jibril tu jahat. Lepas tu yang baik malaikat yang menjaga manusia Michael. Dia kata dia mainkan peranan tersebut untuk sampai karya-karya mereka sekarang pun macam tu. Jadi memang kita tahu bahawa perbuatan mereka mengaitkan para malaikat dengan keburukan, matlamat asal dia adalah supaya tak perlu ikut malaikat tu je. Mana tak perlu ikut risalah. Bila kita nafikan para anbiya, macam para rasul alaihi wasallam, kita akan baca depan sikit, bila keburukan para rasul alaihi wasallam. Yang burukkan seteruk-teruknya. Dia katakan Musa AS sekian, dikatakan Nabi Sulaiman AS dipuji oleh mereka secara luaran. Tapi kalau baca dalam Bible, keluar mereka kutuk para nabi ni. Hatta mereka kata bahawa Sulaiman AS di akhir hayat dia telah menyembah tuhan-tuhan atau berhala-berhala yang datang daripada bini-bini dia yang bukan bangsa Yahudi. Yang cakap itu. Mana dia kata dan dia kata Nabi Sulaiman bukan lagi menyembah Tuhan seperti mana bapa dia. Selamba je. Mana nabi pun boleh kufur, ini kan pula yang lain. Datang itu macam memang mereka burukkan para anbiya. Supaya apa? Alasan di akhirnya
tidak wajib ikut. Macam tu juga dengan malaikat. Yang buat wahyu, tidak wajib ikut. Sebab malaikat tadi boleh silap. Dan malaikat tadi ada yang baik, ada yang tak baik. Ini Syiah macam tu juga lebih kurang. Syiah dia kata apa? Sebenarnya wahyu patut datang, ini Syiah yang melampau. Dia ada yang kadar melampau tak melampau. Yang paling melampau dia kata sebenarnya wahyu patut sampai pada Ali. Tapi oleh kerana Nabi dan Ali tinggal satu rumah, malaikat tersilap bagi pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam tu sekali dia kata. Ni dia kata mana dia main-mainkan permainkan wahyu. Dia tak puas hati, dia duduk kat sini, kenapa tak di sini? Kenapa orang sekian tak orang sekian? Dia berterusan macam tu. Jadi pasal alasan dia supaya tak patuh syariah. Mana alasannya tu yang digunakan oleh orang Yahudi untuk untuk tidak mau ikut Rasul. Macam tu juga dengan orang-orang Syiah tak nak ikut Rasul dengan cara sama. Maksudnya mereka sengaja cari apa disebut. Lalu Allah Taala menggunakan dua ayat tadi. Itu ayat itu datang dengan qul man kana aduwwan li Jibril, katakan siapakah boleh jadi apa? Musuh pada Jibril. Siapa yang layak? Fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. Dan sesungguhnya dia datang menurunkan Quran itu kepada hati engkau dengan izin Allah Taala. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang Quran tadi membenarkan apa sebelumnya. Membenarkan apa yang sebelumnya. Itu Taurat dan juga dan Injil. Jadi Quran datang membenarkan apa yang salah sebelum daripada Quran dibenarkan oleh Al-Quran Karim. Wa hudan wa busyra lil mu'minin, dan sebagai petunjuk dan juga berita gembira bagi orang yang beriman. Jadi betul itu yang maksud sebenar. Ini ada ijma' ahli tafsir pada bahawa ayat berkenaan turun pada sebab jawapan kepada golongan Yahudi. Dan dinukilkan kesepakatan oleh Imam At-Tabari dan tafsir beliau. Semua para ulama bersepakat ayat ini turun bagi menjawab kepada orang-orang Yahudi yang tak percaya pada Rasulullah SAW dengan alasan kata bahawa kerana Rasulullah SAW dapat wahyu daripada Jibril AS. Kalau kita ikutkan kisah Waraqah bin Naufal, Nabi SAW ceritakan tentang Jibril yang baginda Rasulullah SAW jumpa dalam gua Hira. Bila menceritakan dengan keadaan dan suasana apa yang Nabi nampak, Waraqah bin Naufal kata apa? Hadza namus ladzi unzila ala Musa. Anzala ala Musa. Ini adalah namus untuk malaikat yang diturun pada Musa AS. Dia kenal, memang orang tahu karakteristik dia. Pasal pembawa wahyu tu adalah apa? Adalah Jibril AS. Hatta ketika orang Kristian pun dia sebut Holy Spirit kan. Dia masukkan adalah Jibril. Tapi dia sebut namus. Namus tu sebutan berkenaan dengan tajuk maksudnya bisikan ataupun malaikat makhluk halus, ataupun namus kan ada panggil nyamuk pun je. Tapi jangan panggil namus nyamuk. Tapi maksud dia adalah suara halus ataupun sifat roh yang itu maksud sebenarnya. Tapi yang dimaksudkan diturun pada Musa AS, Jibril lah. Kan turun pada Muhammad, Jibril turun pada semua anbiya. Pasal aminul awah, pemegang amanah bagi wahyu adalah Jibril. Pemegang amanah bagi wahyu yang tak lantik di kalangan para malaikat adalah Jibril AS. Dia datang bawa wahyu. Setiap malaikat tadi dia ada tugasan masing-masing. Yang jaga neraka, yang jaga syurga, jaga amal, soal orang kubur dan sebagainya. Semua malaikat tadi datang dengan bentuk yang berlainan, ada keadaan yang berlainan. Mengikut pikul arash, yang doakan orang setiap hari, Allah ma'timu fiqan khalafa, ya Allah berikanlah orang yang memberikan infak harta dia kegantian. Allah ma'timu musikan talafa, ya Allah berikanlah orang yang tahan hartanya daripada diinfakkan, berilah dia kehilangan. Tiap-tiap hari malaikat tu ada. Nama kita tak tahu nama apa. Malaikat jaga malaikat nanti roh. Tuliskan keadaan qadar bagi orang dalam bayi atau janin dalam perut ibu dia. Malaikat yang datang mencabut nyawa, malaikat yang mengiringi roh jenazah daripada kalangan malaikat rahmat atau azab. Semua malaikat tu banyak. Nak kata malaikat Allah amat banyak. Pasal setiap hari akan bertawaf di Baitul, kita duduk dekat bumi ni, kita tawaf Baitullah. Di atas tu ada Baitul Ma'mur, tempat malaikat punya bertawaf. Yang Nabi kata 70,000 masuk setiap hari, dan siapa yang datang bertawaf takkan ulang balik. Tiap hari 70,000 datang tawaf, takkan datang dah lepas tu. So malaikat lain pula datang. Yang lain datang. Banyaknya malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kata memang kita kata sifat malaikat ni Allah Taala terang bagi kita dan Nabi sini terang bagi kita. So untuk kata para malaikat ni boleh ada penderhakaan, ini ada benda dahsyat. So, kalau Nabi tak cerita, Allah tak cerita. So datang mana idea tersebut? Nabi tak cerita, Allah tak kata bahawa ada malaikat yang menderhaka, tak ada. Jadi kenapa? Macam mana kita boleh ada idea tadi? Kebarangkalian tak boleh. Macam tu kebarangkalian. Lelaki tak beranak. So dia kata, mana tahu kod-kod ada yang beranak. Mana tahu? Nah, itu idea yang kita kata, mana tahu tak mustahil. Innallaha ala kulli syai'in qadir kan? Apakah yang tu? Tadi abu beranak. Anak lelaki nak perempuan. Hospital mana? Ayat salah tu. Mana lelaki beranak? Saya dapat tidak lagi.
ingkaran orang kafir sejak zaman Nabi sampai akhir kiamat lah saya rasa. Dua fakta yang dia orang ni ingkari. Itu pertama nak hidup bebas dan ikut nafsu. Terus? Itu Dia bukan tak tahu yang Muhammad betul. Tapi nak bebas dan ikut nafsu. Betul. Maksudnya tak mau dihalang. Ya, yang tu masalah juga. Sebenarnya kadang-kadang ada separuh tu kita kata di kalangan macam Yahudi, alim agama. Yang rabai-rabai dia tahu. Bukan setakat itu. Apa mereka buat pada Musa, kan kita membunuh para nabi. Kan dia katakan. Pasal mereka kata bila dikata pada mereka, aminu bima anzalallah, qalu nu'minu ma unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah. Mana percaya dengan apa turun daripada kami, apa lepas tu kami tak percaya. Allah kata surah Nabi jawab, qul falima taqtuluna anbiya Allah. Tanya mereka, kata pada mereka, hai Muhammad, kenapa kamu bunuh para nabi Allah min qabl, sebelum ini? In kuntum shadiqan, kamu benar. Para nabi pun kamu bunuh, ini kan pula ni. Pembawa risalah tu kamu bunuh, lepas tu malaikat yang bawa. Lagilah masalah. Memang kita kata nafsu dan juga nak bebas saja, tapi masalahnya kita kata di kalangan orang Yahudi tadi ada lain sikit. Lain dia adalah pasal dia orang percaya. Percaya. Dia tahu akhirat itu ada, syurga itu ada. Bahkan orang kata masuk neraka kecuali beberapa hari saja. Few days. Tinggal dengan Nabi Muhammad dia tak mau Dia pasal dia orang ada ego. itulah. Ego dia kepada benda. Itu sebab kenapa kita kata manusia. Tapi kalau dia kata di kalangan rabai Yahudi ada yang masuk Islam. Mana yang nak tunduk dan patuh, itu kenapa Allah Ta'ala persoalkan kita pada pilihan kita. Suasana Allah Ta'ala wujudkan. Wujud lahir zaman orang sesat. Zaman agogo contohnya. Dari lahir zaman agogo. Macam mana? Semua orang pakai bel botol, pakai kursus pendek, happy je kan. Pakai tudung selendang gitu. Baju ketat, kita tengah jalan. Kasut tinggi tu kasut. Kita macam mana? Kita lahir zaman bukan kita pilih. Tapi pilihan untuk pakai baju apa, itu pilihan kita. Nak belajar ke tidak, nak tahu ke tidak, itu pilihan kita. Allah Ta'ala bagi kita pilihan. Dan dia beri pada kita kat situ, apa tahu? Pahala dan dosa di atas pilihan kita. Menunjukkan bahawa itu yang dikata yang manusia ni mukhayyar wa musayyar, diperjalankan, dipergerakkan dan diberi pilihan. Dia bukan hanya setakat dijadikan dan dijalankan. Tak. Kalau tidak kat situ kita kata kita jadi macam binatang. Binatang buat apa tak berdosa. Orang gila pun buat apa tak berdosa. Sebab dia tak ada pilihan. Mana dia tahu macam tak nampak benda pun. Ada pun yang sekarang ni kita ni ada pilihan. Nak tengok, tak tengok. Nak pegang, tak pegang. Nak cakap, tak cakap. Nak jalan, tak jalan. Itu Allah Ta'ala bagi kita. Macam mana pagi ni kan. Malasnya lah nak bangun. Contohnya kan. Nak bangun tak mau. Sempat lagi ni. Sempat lagi. Tak, kita nak baring kan. Itu benda tu pilihan kita. Ada idea kita bangun atau tidak. Memang Allah Ta'ala tahu. Masalah tahu tu Lauh Mahfuz jangan tanyalah. Itu simpan kat sana. Itu ilmu Allah Ta'ala. Yang tersimpan. Yang Allah Ta'ala tahu segala-galanya. Bila jadi, apa yang jadi. Memang Allah Ta'ala tahu. Bukan dia paksa kita. Maksud kita sekarang dia belajar tentang qadar. Dia kata, kita hanya melakonkan. Saya tanya soalan. Melakonkan tu apa maksud apa? Maksud dia, kita bergerak ni hanya Allah Ta'ala sekian. Tapi dia extend sampai jauh lah sekali apa? Buat maksiat pun Allah Ta'ala izinkan. Jadi tak salah lagi. Jangan macam mana? Allah Ta'ala izinkan. Maksud dia, saya berdosa. Kalau salah, bertaubat. Tak bertaubat pula. Lagi masalah. Dia beri pilihan kita untuk berjalan atau tidak. Mencari hidayah atau tidak. Kita beri pilihan. Allah Ta'ala buka jalan kan. Dia berikan ilham pada kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Surah Syams kan. Allah Ta'ala ilham kepada jiwa tadi. Fujur. Kejahatan dia. Wa taqwaha. Dan juga ketakwaan dia. Allah Ta'ala ilhamkan saja. Soalannya anda nak pergi ke tidak. Itu kesedaran anda. Kalau kita duduk dengan orang yang nak beri nasihat bagi kita. Dia orang takkan betul dengan kita. Yang nak patuh ke tidak. Tajuk lain. Faham tak? Itu sebab kenapa dia dalam konteks ni. Macam orang Yahudi. Dia sikit ada Jabariyah tau. Kalau dia Jabariyah. Maksud dia dah takdir macam mana? Ada sampai jumpa seorang tu. Dia dengan bangang dia jawab soalan orang kan. Dia jawab tahu benda tak. Lepas tu dia kata kalau saya jawab salah sini, jangan marah saya. Marahlah Allah Ta'ala. Sebab dia jadikan saya macam ni. Kalau kau ada pilihan untuk tak bercakap, jangan cakap lah. Kau tak faham, diam. Kan? Tak tahu, bukan ahli agama, jangan cakap. Tentang agama, kita kan restrict benda daripada agama saja. Kau tak ada kelayakan. Kan bagi fatwa. Tentang tajuk, bedah jantung macam mana. Mufti wilayah tak boleh bagi fatwa. Ikut fatwa, muzakarah fatwa kebangsaan bersetuju bahawa belah jantung tadi 5 cm daripada arah kiri. Mana boleh? Ini kan bidang dia. Macam juga doktor-doktor tak boleh masuk dalam bidang agama, tak apa kelayakan. Tak? Jadi dia kena jaga bab tu. Pasal setiap orang kena respect kedudukan dia sebagai apa. Kalau dia kata nak layakkan diri, pergi belajar. Tak ada hal, tak ada siapa. Bukan masalah sijil. Nak faham agama, anda kena belajar lah. Effort kena ada. Orang kena duduk menghafal dia kecil, dia kena rotan.
Awak tak ada. Pandang-pandang nak faham straight. Dalam masa Lagu ni Ustaz. dalam masa 6 hari. Bukan kan? 6 jam. Faham Quran dalam masa 6 jam. Gila kau. Kawan kita belajar sekian dengan nangis kena halau. Bapak kata, gitu. Dia nak balik buat. Yang balik. Kan? Bapak tak pergi balik. Duduk sekolah agama. Yang dia ni pula 6 jam. 6 jam. Faham Quran dalam masa 6 jam. Amboi. Hebat sangat. Kan semua nak ringkas. Macam yang orang kata ilmu laduni kan. Apa sal? Itu ilmu ilham. Ilmu ilham tu anjing pun ada dapat. Babi pun dapat. Minta maaf cakap kan. Anjing, babi pun ada. Ilmu ilham tadi. Semua benda dapat ilmu ilham. Tapi yang mulia je manusia yang ilmu belajar. Bukan ilmu ilham. Allah Ta'ala muliakan Adam ke atas makhluk yang lain di atas ilmu belajar. Ilmu belajar. Tak perlu lalui. Nampak benda terbakar jangan dekat dah. Kan nampak ada orang tu. Terbakar. Kan macam kita kata accident kan. Mana simpang boleh accident. Kan ada lambang-lambang kita letak tu. Kat sini licin, kat sini sekian. Berdasar pengalaman orang yang tergolek. Faham tak? Orang tu tergolek, jangan sekian. Jangan sekian. Kan kita bagi arahan, jangan sekian. Kelajuan kat sini sekian. Berdasar pengalaman. Bukan setiap orang kena langgar tergolek. Sini tempat ni 60 rupanya. Dah tergolek pun tahu. Buat benda. Kita kelebihan manusia ni boleh menambah ilmu daripada pengalaman orang lain. Tak pernah kita naik ke langit. Tapi orang naik ke langit cerita apa dia nampak. Bila dia keluar daripada kawasan atmosfera bumi. Maka kita boleh faham. Lepas tu ini pula. Semua sekali kita tak perlu lintas. Macam ular tu berbisa. Racun dia boleh membunuh. Tak payah kita kena patok dulu. Betul aku percaya. Mana boleh macam tu? Kita dengar orang ni cerita. Mana berdasar pengalaman orang lain kita boleh bina kefahaman. Tak perlu kita lintas benda yang sama. Itu lebihnya manusia. Ada makhluk lain tak boleh. Contoh kalau kita ada lembu seekor. Lembu tu dengar cakap kita. Diam. Duduk. Lepas tu lompat. Kan? Lembu ni kalau dia beranak. Anak dia tak ikut perangai dia tau. Macam dia kecil anak ayat dia. Kan? Aerobik. Kan? Anak. Lembu saya aerobik. Dia kata. Lembu aerobik. Kan? Buat aerobik lah senam-senam. Pasal lagu je lembu tu nari. Pasang pada anak tu nari. Pasal lembu tak boleh turunkan ilmu macam tu. Manusia boleh. Apa kita ada kita boleh tahu orang. Yang ini boleh macam tu turun-temurun dia. Lembu tak boleh. Kambing tak boleh. Maka orang kata ada burung tau. Macam bangau. Dekat kawasan Tasik. Dia buat satu rencana. Burung ni dia tengok tiap hari orang duk campak roti. Ikan datang. So dia pergi secelah kaki orang. Dia ambil roti. Dia mancing. Dia letak roti. Dia tarik balik. Letak roti, tarik balik. Sampai ikan datang. Makan. Dia buat lagi. Cari roti lagi. Tapi dia je reti. Kadang-kadang kita asingkan dia. Dia pergi bagi dia dapat kahwin baru ke. Dapat anak ke. Takkan anak dia tiba-tiba lahir. Boleh pandai terus. Tak. Takkan jadi. Faham tak? Dia jadi pasal benda masalah meniru. Tadi burung pun, binatang pun belum tentu boleh meniru satu sama lain. Manusia lain. Manusia boleh. Benda tak reti kita buat. Kita tengok orang buat. Itu kelebihan manusia, ilmu belajar. Bukan ilmu ilham. Ilmu ilham, diam-diam dia tahu. Kan nak makan kat mana. Kan nak makan di mana. Tak sini ke? Anak awak tak nak makan kat mulut, makan kat telinga. Mana ada? Faham tak? Tak boleh. Dia mesti akan muka ke mulut juga. Dia semua reti. Allah tak jadikan ilmu ilham. Itu benda macam ni tak perlu. Sebenarnya. Jadi macam-macam golongan yang kita panggil yang tersesat tadi. Dia ada faham. Macam Yahudi tadi, dia rasa dia terlebih dapat privilege. Sombong tu sombong dah ada. Kedudukan mereka sebagai anak kepada Ishak, keturunan pada Sarah. Dan diorang lebih kepada mak, bukan kepada bapak. Kalau lihat pada bapak, keluarga mereka dan keluarga Ismail satu jenis. Satu family. Tapi kerana apa? Kerana mak. Mak dia lebih. Dia kata mak kami lebih daripada mak Ismail. Ismail punya keturunan daripada mak dia iaitu Hajar yang kita kata hamba. Itu kenapa tajuk cuma tajuk. Kalau bukan kerana tu tak ada masalah. Satu orang kita lihat macam tu. Jadi sampai kalau para nabi pun mereka bunuh, para malaikat dia ajak lawan je. Dia orang peduli apa? Okey. Jadi masalah jadi apa sampai Allah Taala nyatakan, "Qul man kana adu walillahu malaikati." Siapa yang menjadi musuh Allah Taala juga para malaikat dia. Wa rusulihi dan rasul-rasulnya. Wa Jibril wa Mikail. Jadi musuh pada Jibril dan Mikail. Fa inna Allah adu lil kafirin. Allah Taala sesungguhnya ketahuilah Allah Taala itu adalah musuh bagi segala semua orang kafir. Apa saja bentuk kufuran dia, baik kecil atau besar, Allah Taala lah musuh dia. Contoh macam dia kata beriman dengan Mikail, tak suka dengan Jibril pun salah. Kalau suka Jibril tak suka Mikail pun salah. Dan kita umat Islam tak ada membezakan di antara utusan-utusan Allah Taala, hatta utusan malaikat. Sebab para malaikat ni utusan juga. Cuma beza dia utusan untuk rezeki, utusan untuk roh, utusan untuk soal.
soalan utusan untuk amal. Semua malaikat ni utusan juga tapi bagi benda yang berbeza-beza. Yang wahyu Jibril alaihissalam. Yang rezeki yang ni, yang sekian yang ni. Semua sekali ada tugasan masing-masing. Okey. Ayat berkenaan menjelaskan bahawa siapa yang mengambil Jibril sebagai musuh, maka sungguhnya dia musuhi wahyu. Kerana tiada sebab untuk musuhinya. Pasal apa sebab nak musuhi Jibril? Sudah kata bawa pada peperangan. Kalau benda dibuat kata peperangan sekalipun, itu arahan Allah. Bukan dia sendiri. Para malaikat alaihissalam, mereka ni tidak mempunyai kehendak daripada diri mereka sendiri. Bahkan mereka tak ada akan menderhaka pada Allah Ta'ala. Contoh sebut dalam surah Tahrim. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak mengingkari Allah Ta'ala, menderhakai Allah Ta'ala pada apa yang telah perintahkan mereka. Apa yang telah perintahkan mereka akan buat. Tak ada langsung. Allah Ta'ala suruh pijak, dia pijak. Kita kalau ni ada belah kasihat, para malaikat tak fikir itu. Ini Allah Ta'ala suruh, dia akan buat. Cocokkan rantai masuk perut, keluar tubur. Dia akan buat. Tak ada macam, I tak suka lah benda ni. You lah buat. Tak ada. Yula. Mana ada yula? Tak ada. La ya'sunallaha ma amarahum. Dia bila Allah Ta'ala kata putih, hitam di jalan, dia pijak. Macam mana Jibril AS boleh angkat perkampungan, dia angkat, terbalik, dia hempaskan. Itu bukan benda ringan. Sedang tu ada menyawa manusia yang ramai. Tak ada kesiannya. Tu Allah Ta'ala bagi tahu macam tu. Bila Allah Ta'ala katakan surah At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang beriman. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakar neraka tadi adalah manusia dan juga batu-batan. Alaiha malaikatun ghilazun syidad. Ke atas neraka yang menjaga dia adalah para malaikat yang ghilaz, kasar. Syidad, tegas. Kasar, tegas. Tak ada macam ada janggut. Kalau polis kan, polis kita kan dengan polis. Kena pula dekat akhirat tak ada janggut dah. Lagi masalah. Tak ada nampak dekat sini ada syekh ke tak syekh kan. Sampai sana nanti murdun. Hurlun, maknanya dia tak berkhatan. Ni tak ada ni. Lelaki yang tak ada, sibuk sangat dunia sangat buang kan. Sampai sana tak ada dah. Ni bimbang. Sibuk macam, ada jilit tak? Tak ada jilit dah. Ni tak ada ni. Jadi bila kita kata kan, dia dalam keadaan tadi, tak ada malaikat dia macam, tak ada. Tapi kita tengok dalam kubur, dia kan adakan soal. Tak ada sebarang belas kasihan. La ya'sunallaha ma amarahum. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka akan buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Apa mereka diperintahkan oleh Allah Ta'ala, akan mereka buat tanpa sebarang tangguh-tangguh. Kita ni, besoklah ya Allah, besoklah. Tunggulah ya Allah, tunggu. Kita tangguh-tangguh. Malaikat tak tangguh. Allah suruh pijak, dia pijak. Tanpa sebarang belas kasihan. Bila kita gambarkan neraka nanti diheret dan sebagainya kan. Malaikat tak ada, kesian aku. Tak ada, malaikat tarik je. Bukan dia peduli kan. Itu sifat mereka. Berbeza dengan manusia. Manusia ni dia ada apa Allah Ta'ala berikan kepada kita ni belas untuk ujian kita. Kan tengok benda sekian Allah Ta'ala uji kita. Kalau kita kesian dengan orang ke tidak. Di situ ada ujian. Para malaikat tak ada ujian. So apa benda nak kena masalah nak pijak ke tidak, dia pijaknya. Dia pijak. Jangan buat pasal. Itu bahayanya para malaikat. Sebab diorang tak boleh digambarkan menderhaka pada Allah sedikit pun. Tak ada bayangan. Macam mengatakan malaikat ni derhaka macam sebut lelaki beranak. Lelaki beranak. Tak mustahil kan? Kalau tak nak, innallaha ala kulli syai'in qadir. Okey, wording tu kena kat situ. Belum tu kata, mana tahu kod-kod ada? Mana tahu kod-kod ada lelaki beranak? Tak ada. Kalau tak ada macam tak adalah malaikat. Yang kita tahu macam tu. Pasal Allah Ta'ala tak isytiharkan. Bahkan Nabi tak pernah ajar pada kita ada malaikat menderhaka. Tak ada Nabi ajar. Dalam Bible ada. Pasal dia nak burukkan para malaikat. Saya kata malaikat ni pun dengki, cemburu dan sebagainya. Tak. Malaikat bila bertanya kepada Allah tentang kejadian Adam, bukan kerana dengki. Tapi kerana nak tahu apa hal. Kenapa ya Allah? Ya Allah tak nak kata aku tahu apa benda kamu tak tahu. Tapi dan di akhir tajuk dia, macam dia kita dengan para ulama. Dia kata penzahiran sebenar kewujudan manusia ni tadi kepada para malaikat lebihnya bila Allah Ta'ala tunjuk pada apa? Adam. Kan bila Allah Ta'ala tunjuk pada para malaikat, kalau bagi aku tahu nama benda-benda ni. Kalau kamu semua benar. Itu ada para malaikat kata saqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bila malaikat cakap itu, Allah Ta'ala kata pada Adam, bagi tahu mereka nama benda berkenaan. Bila lepas bagi tahu je Allah Ta'ala kata, alam aqul lakum. Bukankah aku cakap dah itu? Aku dah cakap pada kamu kan? Inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Aku tahu perkara ghaib langit dan bumi. Ni yang jadi sekarang aku tahu. Nampak tak bila cakap itu, dia point sebenar dia ada apa? Pengetahuan Adam untuk belajar.
Yang mana kita dizahirkan pada zaman kita sekarang ni, bila mana dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Tidak ada mana-mana hari yang paling banyak manusia dibebaskan dari api neraka berbanding dengan hari Arafah. Mana hari Ramadan ada malam-malam dia, Nabi kata manusia dibebaskan api neraka. Tapi paling banyak berlaku pembebasan adalah ketika hari Arafah. Pada hari berkenaan Allah Ta'ala akan berbangga dengan para malaikat. Lihat hamba-hambaku itu. Mereka datang kusut masai berdebu. Mereka takutkan azabku, mereka nakkan rahmatku. Sedangkan mereka tak nampak aku. Macam mana kalau mereka nampak aku? Nangis-nangis, sungguh-sungguh nangis. Tak tipu punya. Percayalah cakap saya. Berapa ramai orang manusia dia boleh melahirkan air mata, keluar menitikkan air mata, bukan sebab nampak. Tak nampak rahmat Allah Ta'ala, tak nampak syurga, tapi takut. Ya Allah, tak dapat syurga. Ya Allah, kesekian. Takut. Sebab apa? Maklumat. Dia boleh belajar. Dia belajar, dia takut. Belajar, dia takut. Yang salah pun juga belajar pasal cerita tu, takut. Pun ada juga. Itu yang bangang pasal salurkan sumber pada salah. Kalau salurkan sumber belajar daripada tempat yang betul, dia akan dapat ilmu tadi. Yang menjadikan dia takwa, takut Allah Ta'ala, genuine, bukan tipu punya. Mengalir air mata seseorang tengah malam tu memang mengalir kerana Allah Ta'ala. Bila cuti budak ni? Okey. Oh, cuti Okey. Baik. Memang dia mengalir air mata, mengalir genuinely kerana Allah Ta'ala. Itu benda yang kita kata capability yang tidak ada pada para malaikat. Sebab para malaikat semua dia iman dengan bernampak. Nampak syurga, nampak neraka, nampak sekian. Kita tak nampak syurga neraka. Tapi dengan Allah Ta'ala berikan contoh, doa kita makbul. Tangkaplah hati kita. Kita bacakan rahmat Allah Ta'ala, kita baca Allah Ta'ala bangsa pengasih. Rasalah hati kita. Dia berulang-ulang kali didatangkan, akhirnya hati kita akan lembut betul. Ni asyik dengar benda bukan. Bila masa nak ni? Baca novel, Cinta Petang Semalam. Bila masa nak takwanya? Kan? Ariana kan? Kita baca-baca kan? Langit tebal gila novel tu. Dan baca, aku tak faham sungguh. Macam mana boleh habis? Tebal di Quran lagi. Seriously. Tak setebal. Quran tak tebal tu. Boleh habis baca. Lepas tu jijih air mata. Tapi menjijih yang rosak lah. Air mata tu rosak. Membazir. Baik dia baca Quran. Sampai akhirnya baca Quran, mengalir air mata. Lagi baik daripada sekian. So itu beza dia. Saluran anda diberikan capability untuk belajar. Tapi salur ke mana? Orang yang salur dengan betul, dia akan jadikan tempat di mana kisah Allah Ta'ala kata apa? Alam akul lakum inni a'lamu ghaibas samawati. Bukan bercakap daripada kamu. Aku tahu perkara gaib langit dan bumi. Ni. Benda kamu rasa pelik ni. Ni. Ni dia. Mana kemampuan manusia tadi untuk takut, harap, bimbang dan juga dan juga cinta tanpa lihat, tanpa nampak, tanpa dengar. Dia tak dengar pun bunyi suara dalam malaikat. Tapi takut, bimbang. Kenapa? Disebut berulang-ulang kali sampai akhirnya masuk menjadi ilmu yang yakin. Itu beza dia manusia ni. Kan kata ikutkan pada masalah kita kata panggil kena lihat dulu, ada masalah lah. Mana kita diberikan untuk lihat? Seorang kita nakkan ilmu lihat. Kan hakul yakin kan. Rasai sendiri kiamat. Bakar sendiri dengan api neraka. Dah masuk api neraka tak selamat dah lah. Kan? Baru ini baru hakul yakin ustaz. Rasa neraka, rasa syurga. Orang masuk syurga tak dapat rasa neraka. Ini best. Dua-dua dia rasa. Gila kan? Tahu tak? Tak boleh. Yang mungkin nak test diri kenapa? Nak test power? Jangan. Tak keluar kan? Tak keluar. Ini memang misal. Okey. Maksud dia memang kita kata dia orang pusui wahyu. Kerana tak sebab nak pusui wahyu. So wahyu tadi datang untuk mengajarkan. Bila Jibril kata, keluar berperang. Nabi Jibril kata, ajak berperang sebagainya. Benda tadi adalah arahan Allah Ta'ala. Bukannya arahan Jibril. Jibril tak akan menyampaikan benda Allah Ta'ala tak suruh. Bukan kerja dia. Dia kata apa? Yang nyata adalah mereka musuhinya demi kerana Al-Quran yang turun ke atas hatimu. Okay, sebab kau dapat Quran, hai Muhammad, tu je orang tak suka sangat tu. Bukan sebab lain. Sedangkan ia tidak patut mendapat permusuhan mereka kerana dia adalah pengesahan bagi apa yang datang dan kitab-kitab terdahulu. Quran mengesahkan apa dalam kitab mereka. Ini marah Quran. Kenapa? The commandment dijaga bukannya datang arahan Rasulullah SAW atau daripada Quran itu sendiri. Benda bertentangan dengan commandment yang Musa ajar. Mana ada? Ajar berzina. Tak ada. Ajar minum arak. Ajar berjudi. Ajar dedah aurat. Tak ada pun. So kenapa dia musuh sangat? Musuh sangat. Sedangkan apa yang dibuat tadi tu, bahkan kita dibuat dalam agama Islam tadi, memang adalah pengesahan bagi apa yang datang sebelum daripada Islam. Mengesahkan bahawa Musa telah datang. Sebab ajaran Musa tadi tengok Muhammad teruskan. Isa telah datang. Tengok ajaran Isa diteruskan. Hatta kepercayaan pada Musa dan Isa berterusan sampai kiamat adalah kerana apa? Kerana Muhammad SAW.
Isa lahir dengan apa keadaan tidak berbapa. Orang Kristian tak boleh, ada banyak tak boleh terima. Anglican Church tak terima. Banyak gereja-gereja tak terima. Bahkan dia cuba try cari logik. Kenapa boleh? Kita mungkin pada Isa ni, pada Maryam ni ada kromosom XY sebiji kata. Kromosom tu yang terbentuk jadi ovum macam benda lah. Sekarang kita kata dah tak kata mukjizat lah. Allah tak kata kun fayakun. Kun fayakun lah. Tapi ini kita benda yang tertentu saja orang tak jadikan macam tu, bukan benda semua benda. Macam apa Tuhan baru, cara Kristian lawak dia tu. Tuhan kamu ni orang Islam, Tuhan kamu amat kecil, tak mampu buat benda banyak. Antara tak boleh buat Tuhan yang baru macam dia. Kalau anda kata Allah Ta'ala buat, benda tu mustahil Allah Ta'ala buat benda yang Tuhan yang baru. Pasal kalau Tuhan baru tu dibuat, Tuhan tu bukan Tuhan lah. Sebab dia makhluk. Dicipta oleh Allah Ta'ala. Mana boleh ada Tuhan lain selain Allah Ta'ala? Atau macam dia kata, Allah Ta'ala juga tak boleh nak keluarkan kita daripada alam dia. Sebab semua tempat ni alam dia. Mana dua domain Allah Ta'ala? Mana domain yang ini Allah Ta'ala punya, luar ni bukan dia? Mana ada? Macam kita ada tu, kita ada macam bilik darjah ni, okey ni Yayasan Taklim punya. Bawah ni bar yang kita orang punya. Dia ada beza dia. Dia domain. Allah Ta'ala tak ada siapa yang ada domain selain dia. Mana ada kawasan lain? Ini kawasan jajahan Allah. Sebelah ni bukan. Mana ada? So kenapa kalau Allah Ta'ala maha berkuasa, keluarkanlah saya daripada alam dia. Nak keluar alam mana ada alam lain dah selain alam Allah Ta'ala. Faham tak tu sebab kenapa logik akal tadi tak boleh melepasi wahyu. Ikut akal macam kalau datang kuasa dia buat apa dia nak. Dia akan jadikan walaupun tak jadi. Walaupun tak ada, jadikan juga. Mana boleh macam tu. Sebab kenapa kita kata Islam ni lain. Dia ajarkan kita satu akidah yang kita panggil apa? Tak ada seorang pembatalan. Tak ada kekeliruan. Apa pada hak Allah Ta'ala dia kata hanya dia Tuhan. Ya, hanya dia Tuhan. Hanya dia yang disembah. Hanya dia yang disembah. Tak boleh kita sembah bersama Allah Ta'ala dengannya selain Allah Ta'ala. Okey. Dia kata apa? Kerana ia adalah pengesahan bagi apa yang kita tahu. Petunjuk dari kesesatan dan juga berita gembira bagi orang yang beriman. Maka macam mana ia boleh memusuhi? Pasal dia hanya penerusan bagi syariat Tuhan. Bahkan Islam datang bukan nak kutip duit orang Yahudi atau Nasrani. Orang bukan Islam masuk Islam. Bukan Islam datang bayar ufti. Kalau ikut tarikat, iyalah. Ikut tarikat kena bayar ketua guru. Kan ada timeline dia. Ketua guru sekian sebagainya. Sekarang ni kita kata, ini bukan Islam. Islam tak ajar macam tu. Pasal semua orang jalan masing-masing. Kalau kita ada harta, kita tipu. Kita kata Allah, kita kata mana dia, duit aku tak banyak. Tapi kita bohong. Allah Ta'ala tahu. Itu antara kita dengan Allah Ta'ala. Antara kita dengan Allah. Nak tipu-tipu lah. Nak bohong-bohong lah. Tapi kita kata tanggung dengan Allah Ta'ala. Yang pentingnya kita kata Islam tu datang untuk mengikat hubungan manusia sama dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia sama manusia. Itu je. Bukan untuk nak menguntungkan mana-mana pihak. Nabi tak pernah kutip ufti untuk kayakan diri baginda. Bahkan baginda mati dalam keadaan baju besi baginda tergadai di sisi orang Yahudi. Itu pun balik Nabi ambil daripada orang Yahudi berkenaan. Nabi mati dalam keadaan baju besi tergadai. Kita mati macam benda kita tinggal. Motor lah, jam tangan lah harga 1,000 sebagainya. Macam-macam benda kita tinggal. Itu yang 1,000 lah. Yang 24,000, yang 30,000, kereta yang mahal 700,000. Ini betul rakyat Malaysia ada yang mampu macam tu sekali. Mati tinggal macam-macam. Nabi paling kaya. Nabi nak barang macam tu je. Cakap pada para sahabat, aku nak benda sekian. Bersepah nak bagi. Maka banyak orang hadiah pada Nabi. Tapi semua keluar. Nabi tak ambil. Bukan keuntungan diri baginda sendiri. Tak ada untuk keuntungan peribadi. Jadi apa alasan mereka nak kata Muhammad SAW tak nak, mereka tak nak follow? Quran ajar mengkayakan Arab ke? Ada Quran ajar. Kita masuk Islam je, Arab akan jadi kaya. Ada? Tak ada pun. Bahkan kita tak ikut Islam sangat pun, Arab tetap Allah tak nak kaya, dia kaya kan? Keluar minyak melimpah-limpah kat tempat orang. Sampai tak tahu nak buat duit, nak buat apa tak tahu. Kita macam tu sekali. Maksud dia pengkayaan manusia tadi bukan berkaitan masalah-masalah apa kita masukkan orang Islam supaya dia attach dengan kita. Tak ada kerja lain macam tu. Islam kata dia masuk Islam, beramallah dia sekarang kepada Allah Ta'ala, bukan kepada kita. Itu beza. Jadi apa alasan mereka nak musuhi Muhammad? Tu Allah tanya, apa alasan lagi? Okey. Jadi sesungguhnya hukum pemutus adalah sesiapa yang musuhi. Hukum pemutus adalah siapa yang musuhi Allah dengan mengingkari apa yang diturunkan olehnya, musuhi para malaikat dan benci mereka, musuhi para rasul dengan merustakan dan membunuh mereka, musuhi Jibril dan Mikail yang orang-orang berkenaan dakwa mencintainya. Yang dakwa cintai apa? Jibril. Cintai Mikail. Siapa yang musuhi mereka semua ini, maka Allah Ta'ala musuhi siapa yang musuhi mereka. Kerana mereka orang-orang berkenaan adalah orang-orang yang kafir. Orang yang musuhi semua yang disebut Allah, kitab, para malaikat,
para rasul, Jibril dan sebagainya, semua tak adalah apa, siapa-siapa yang musuhi mereka, orang tu adalah orang kafir. Dan kemudian Allah nyatakan lepas tu berkenaan dengan ugutan dan tak menakutkan. Allah nyatakan walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Hai Muhammad, kami telah utus kepada engkau tanda-tanda yang nyata. Wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun, tidak berkufur dengan tanda-tanda tadi kecuali orang yang fasik saja. Maka ayat Al-Quran menakutkan mereka dengan musuhi Al-Quran, dan siapa yang membawanya turun. Itu Jibril itu sendiri dimusuhi. Kan? Ia kembali membentak mereka daripada perbuatan mengabaikan perjanjian. Awakullama ahadu ahadan nabadahu fariqum minhum. Adakah setiap kali mana mereka membuat perjanjian, berjanji, lalu akan melemparkan perjanjian tadi, satu kumpulan dengan mereka. Bahkan kebaikan mereka adalah orang yang fasik, orang yang degil. So Allah Ta'ala nyatakan, akhlak buruk itu yang mendorong mereka pertama menolak Taurat, kedua Al-Quran. Maka Allah Ta'ala menunjukkan percakapan kepada Nabi yang menjelaskan bahawa ayat ini yang turun kepada Muhammad tidak perlukan bukti dan kebenaran, kerana ia adalah bukti yang nyata. Orang tu kenal, diorang tengok kitab, diorang kenal. Dia tengok ajaran Islam tu, diorang kenal. Tidak ada macam kita sekarang ni, kita tahu agama tu samawi ke tidak, kita ada guideline tau. Kalau ajak kepada akhirat, syurga, neraka. Sebab kenapa bila sebut Buddha, sebahagian para ulama tolak untuk mengatakan Buddha ni sebagai nabi. Sebab ajaran dia tak bawa kepada tajuk apa, syurga, neraka dan sebagainya. Pasal kita tahu mungkin telah diselewengkan, wallahu alam. Tapi dari segi asal dia pasal Confucius contohnya. Dia filosof, bukannya nabi. Nak tahu, tengok ajaran dia. Pasal kalau ajaran dia tadi ada mengajarkan tentang tauhid, ada dia. Ngajarkan tentang akhirat ni ada, ya. So dia ada guideline. Kita kenal agama tu betul, ada asal usul betul atau tidak. So, ada kadang-kadang tu orang tu dia berfalsafah saja macam Aristotle. Kan? Ataupun guru dia Sokrates dan sebagainya, dia berfalsafah. Dia menilai, menilik, memerhati dan sebagainya. Aku berfikir, maka aku ada. Kita nak tahu diri kita ada ke tidak masalah. Tentang mimpi ke mana tahu? Dia bilang mimpi. Zaman dulu punya dengan bayangan dia mimpi. Zaman sekarang cerita Matrix Kita ni sebenarnya dalam alam teknologi. Sebenarnya ada makhluk asing harvest kita punya elektrik. Pasal sekarang ni bumi tak ada sekian-sekian sebagainya. Tengok cerita macam tu. Lah pening kepala. Betul ke aku ni aku? Adakah aku ini aku? Adakah aku wujud? Ada benda macam tu pun masa betul dalam syarikat lah. Dosa tak? Dosa, buat dosa. Bila adakah aku ini wujud? Kalau tak wujud, aku buat dosa tak ada masalah. Kan? Ini masalah yang timbul. Pening kepala. Macam ni. Tak tahu kenapa. Mau masa betul. Baik. Kerana apa? Kerana dia adalah bukti yang nyata. Tidak engkar terhadapnya. Kecuali orang-orang yang apa? Fasikun. Orang degil yang keluar daripada mentaati Allah Ta'ala. Oleh itu, janganlah kamu sekali berputus asa kerana penentangan mereka yang kamu lihat. Pasal ini adalah pujukan Allah Ta'ala. Pasal kadang-kadang memang ada orang tanya. Macam kita sendiri tanya, apa sebab orang degil sangat? So Nabi SAW sendiri yang merasai penentangan mereka, Nabi lagi rasa. Tapi Allah Ta'ala jadikan apa? Surah untuk ajar mereka tidak menentang. Wa ma yakfuru biha illal fasikun. Tak kufur dengan apa tu dalam Mekah Muhammad kecuali orang yang fasik saja. Orang yang menentang. Mereka adalah orang-orang yang akan menolak ayat-ayat tadi. Sedangkan mereka tahu benda itu adalah benar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Oleh itu janganlah kamu berputus asa dari kerana penentangan mereka yang kamu lihat. Kerana itu adalah perangai mereka. Mengabaikan perjanjian. Mengabaikan iman. Maka mereka kufur terhadap ayat-ayat setiap kali mana mereka berjanji dengan Allah dan Rasulnya. Sebarang perjanjian, mereka merungkaikan satu kumpulan mereka ni. Janganlah siapa menyangka bergolongan yang merungkaikan ini adalah minoriti. Bahkan merungkai ini adalah kebanyakan mereka. Bal aktsaruhum la yu'minun. Kebanyakan, dia bukan minoriti. Fariq yang disebut dalam Quran tadi bukan maksudnya sebagian kecil. Bahkan sebagian besar. Dan bahkan yang lagi teruk lagi adalah sebahagian ahli agama. Sebagian besar ahli agama mereka. Dan ini kita dalam konteks ini, tak boleh timbul kita tahu macam itu diorang, kita tidak. Tak, dalam Islam sendiri pun macam tu. Pasal nak rosaknya masyarakat, rosaknya ulama'. Pasal banyak ulama' tak ada amanah dalam kata-kata. Nak jaga hati orang ni, jaga hati orang tu. Sampai kadang-kadang benda jelas yang nyata. Tidak ada daripada Islam dan sebagainya. Kita sibuk nak menangkan. Kenapa? Nak kata tak boleh lagi ikut-ikut lah. Barangkali benda ni ada kebenarannya. Kalau macam tu orang bukan Islam bakal keluarkan ayat. Macam tu. Saya tengok macam satu ni. Kalau kita sempat lah. InsyaAllah yang tak ada kita nak edarkan. Kata-kata Syekh Ramadan Abuti. Syekh Ramadan Abuti. Bila dia kata bila aku sebut berkenaan sufi ni. Dia kata sufi tasawuf. Aku sebut adalah yang terdahulu dia kata. Yang terdahulu. Mana Syekh Rifa'i, Syekh sekian. Yang golongan ni dia kata. Ambil ayat yang agak sikit. Melampau lah. Dia kata apa? Mewakili kenabian. Cuma kurang wahyu je.
Cara hidup mereka tu macam hidup para nabi, dia kata. Ni kata-kata Syekh Rahman Muti. Lepas tu, dia kata, bila kawan tu kata, ada pun zaman sekarang, dia kata, aku tanya. Jadi kawan tu kata, tak ada ke zaman sekarang. Dia kata, Syekh Rahman Muti kata apa? Syekh Rahman Muti kata apa? Tunjukkan aku seorang guru yang tarekat, yang mursyid, yang apa? Yang ada dua sifat. Satu, alim berkenaan ilmu syariah. Kedua, zuhud dan dunia. Aku akan pergi besok jadi anak murid dia. Kau tunjukkan aku satu. Mana ada? Kalau ada kata ada orang tu zuhud, jahil. Syariat, tak tahu hukum hakam, cakap-cakap mengapu. Kan? Ini dia cakap mengapu. Memang apa, konon zuhud. Tapi satu lagi, kononnya alim syariah. Melantak harta anak murid. Kan kumpul kekayaan dan sebagainya. Mana ada dia kata zuhud? Tak ada, dia kata. Bahkan ada dia sebut kenaan hulu tangan cium-cium dan sebagainya. Dia kata orang sibuk, dia kata aku dia kata tak nampak di mana ruang patut kita iakan, dia kata. Pada seorang guru mursyid tadi, dia patut sekat anak murid daripada cium tangan dia. Saya tak taga hati dia ke, dia kata. Dia kata bila orang nak cium aku tarik, dia kata aku tak bagi sama sekali. Saya nombor muti, dia kata. Lepas tu orang tu kata orang suka, dia kata ya rajul, dia kata. Wahai apa lelaki kan, dia kata. Wahai saudara, dia kata. Dia kata Allah Taala ni Maha menutup aib, dia kata. Sitir. Allah Taala menutup aib. Aku tahu diri aku, dia kata. Orang lain tak tahu. Jadi aku macam mana aku redha untuk bagi orang cium tangan aku. Cakap Allah Taala nampak keaiban aku, dia kata. Cakap macam tu. Orang kita kata takwa tu ada. Kita nampak cakap yang tu kan, walaupun kita tendensi kepada arah tasawuf tu bunyi. Tapi dia kata yang awal. Bukan yang sekarang, dia kata. Mengarut. Di mana ada yang sekarang ni? Dia cakap macam tu. Selama. Nanti kalau kita dapat nanti kita edar kan. Nak buat apa subtitle tu kita edar nanti. Mana ini kita kata cara sebenar. Pasal apa golongan yang terseleweng di kalangan apa Yahudi dahulu adalah golongan terpelajar. Golongan yang Musa bawa pergi ke Bukit Sinai. 70 orang yang kata apa? Kalau kami tak beriman kau wahai Musa sehingga kami nampak Allah Taala depan mata kami. Diorang golongan terpelajar, bukan golongan jahil. Dia kata dah makan Musa pilih. 70% tu dipilih untuk terima arahan Allah Subhanahu Wa Taala sampai Bukit di Sinai, di Tur Sinai. Diorang minta kata lan nu'mina laka hatta narallahu jahrah. Kami tak beriman kepada Musa sampai kami nampak Allah Taala depan mata kami. Ketika Allah tak mati kami dekat 70. Musa doa pula, ya Allah, kalau kau nak mati mereka kau bunuh awal-awal lagi. Jangan kau hukum kami dengan kesilapan pada orang jahil. Allah tak hidupkan balik. Tapi lepas tu 70 hidup kan. Bila hidupkan balik, bila Musa AS ajak mereka masuk Palestin dengan jumlah 70 orang dia tu yang boleh menguasai ramai di kalangan rakyat dia. Tapi apa dia kata kepada Musa? Idhhab anta wa rabbuka faqatila. Pergi engkau dengan Tuhan kau pergi perang. Kami tunggu sini. Ya, ini bukan yang tak terima wahyu. Kalau orang jahil masalah satu benda. Pasal orang yang jahil tadi akan mengikut angan-angan orang-orang yang alim. Yang orang alim sekarang apa dia buat? Kenapa jadi susah ni? Itulah kata syurga tu susah. Kalau syurga tu mudah tak adalah ujian. Ini syurga susah. Pasal dibentang, ditutup syurga tadi dengan apa? Dengan makareh. Dengan kepayahan. Nak pergi belajar, datang hafal Quran, letih penat, hafal tasrih, lepas tu gagal, ustaz tanya, malu, lari. Kan? Faham tak? Nak kena hafal, nak kena sekian. Ada pun yang lain, tak payah. Duduk diam kan. Goyang-goyang sikit-sikit. Best tak? Kan? Goyang-goyang sikit. Happy je kan. Lepas tu kenyang makan. Kami nasi kambing malam ni. Alhamdulillah. Benda lah. Allah syarikalah. Kan? Payah. Untuk syurga tadi payah, berat. Nak kena belajar, nak kena datang kelas. Ustaz ni ada. Ustaz ni hilang. Ustaz ni ada kan. Letih. Yang nak kena ikat diri. Yang ini tak ada benda. Duduk diam je. Bukan sekian, sikit-sikit. Boleh lah. Ikut-ikut. Tak ada ni pun goyang badan pun aci. Masalah ni bukan minority. Bal aktsaruhum kafirun. Bahkan kebanyakan mereka ni kafir. Tak beriman. Demikian mereka merungkaikan, melemparkan apa yang mereka kenali. Dia kata walamma ja'ahum rasulun min indillah. Bila datang pada mereka ni rasul. Untuk rasul min indillah. Di sisi Allah Taala. Musaddiqul lima ma'ahum. Membenarkan apa di tangan mereka. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitab. Melemparkan orang yang diberikan kitab Allah. Campak kitab Allah. Wara'a dhuhurihim, ke belakang mereka. Mereka ni yang apa dia kata merungkaikan dan melemparkan apa yang mereka kenali apabila datang kepada mereka Muhammad SAW sebagai utusan dari sisi Tuhannya. Di tangannya apa yang membenarkan kitab. Mereka telah melemparkan ilmu-ilmuan mereka. Orang yang alim.
utul kitab. Bukan orang yang tak orang jahil. Orang jahil tak ada masalah, kita faham dia jahil. Maka dia hukum atas kejahilan tak nak belajar. Tapi yang alim ni, yang melemparkan kitab ni alim. Tahu apa benda dalam ni sekian, campak. Bagai jadi fitnah ke atas apa? Orang jahil. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitab. Melemparkan sebagian mereka yang diberikan mereka ni kitab. Sebagian. Minal ladzina utul kitab. Kitab Allah wara'a dhuhurim. Kitab Allah Ta'ala campak ke belakang mereka. Melemparkan ilmu-ilmu mereka Al-Quran. Dengan lemparan seolah-olah mereka tidak sekali-kali akan bertemunya. Ka'annahum la ya'lamun. Seolah mereka tidak apa? Mengetahui. Mana? Tak tahu. Apa ni? Entah. Kata. Macam dengar ia tidak. Tak tahulah, bukan kot. Ini ada hadis Nabi ke? Hadis lah. Tapi tak tahulah. Kan? Memanglah hadis sahih. Tapi saya tak rasalah nak amal. Pasal ikut ilham yang saya dapat. Apa tak senonoh itu. Kan? Apa dia kata apa tidak sekali akan bertemunya, dan mereka meninggalkannya seolah-olah mereka tak mengetahui ia adalah kitab Allah, as if macam tak tahu. Hadis tu datang macam tak tahu, sebiji lah. Kerana kita berlaku zaman kita sekarang ni pada orang alim juga. Ini benda teguran ni Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita, bila Allah Ta'ala tunjuk pada Bani Israel yang alim kitab tadi boleh sesat. Pada Muhammad macam tu jugalah. Kerana kata orang-orang yang alim tadi, yang kita macam para sahabat, amanah terjaga, berikutnya amanah terjaga. Sampai peringkat berikutnya mula ada yang apologetic tau. Macam tak apa kot, alah benda baik kot, lepaskan. Dan akhirnya menjadi pada apa? Sesat. Dan orang tu akan sesat, yang ni sesat berterusan sampai berikutnya. Pasal ini dia kata bahayanya, kita kata kalau sekiranya orang yang tidak beramal kitab tadi adalah apa? Orang yang alim. Kalau orang yang jahil tak beramal, kita faham. Dia jahil. Tapi orang yang alim tolak kitab, tolak sunnah. Allahu Akbar. Kesan dia teruk sampai ke berapa generasi boleh jadi. Beberapa generasi akan terus berpegang dengan benda yang salah. Jelas? Okey, baik. Kita berhenti kat sini. Nanti kita sambung kemudian. Sekejap lagi kita akan ada kelas 11.30 pagi. 2 minit lagi. Manis ketika bernikah, indah ketika berpisah, fik perceraian. Kemudian besok 31 Mei, 3.30 petang, Ustaz Halim Hassan. Persiapan menyambut Ramadan. Baik, siapa-siapa yang tak ada kerja lain, ada masa kosong dan boleh hadir kelas, insya-Allah kita akan ada kelas di sebelah sini sana. Di sana wallahu alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Wa billahi anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.